الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله أشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والداعي إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, namanya yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau AJK Barisan Pelaksana Surau Asyatiri Taman Kajang Timur, Tuan Imam dan Tuan Bilal serta hadirin hadirat, sahabat-sahabat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran kita angkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Taala masih lagi memberikan kita kesempatan, Allah Taala masih lagi memberikan kita peluang, masih lagi memberikan kita ruang untuk kita sama-sama pada malam ini duduk sebentar selepas mana kita selesai menunaikan kefarduan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Kemudian kita sambung pula dengan majlis ilmu. Antara waktu yang berkat adalah waktu di antara maghrib dan juga isyak. Dan keberkatan waktu itu kita isikan dengan perkara yang paling terbaik adalah menuntut ilmu. Baik, ini adalah kali pertama saya datang ke surau ni. Sebelum ni saya tak pernah sampai lagi lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang mengusahakan supaya terjadinya pertemuan di antara kita semua lah pada malam ni. Menjadi adat kebiasaan para ulama apabila di permulaan majlis, awal-awal di pertemuan majlis ini, dia ada satu kebiasaan yang mereka buat. Antaranya adalah mereka meriwayatkan satu hadis, dan hadis tersebut dinamakan sebagai hadis musalsal bil awwaliyah, hadis yang diwayatkan pada permulaan majlis secara berantai. Maksudnya macam mana? Saya riwayatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, guru saya meriwayatkan saya ketika mana dia pertama kali kami bertemu dalam majlis, dan dia ambil hadis ni daripada guru dia pada pertemuan awal majlis, dan guru dia ambil kepada guru dia, dan benda tersebut berantai sampailah kepada sahabat Nabi SAW, yang mana beliau juga ambil daripada Rasulullah SAW, menggunakan hadis yang sama. Nampak? Jadi ketika mana para guru itu meriwayatkan hadis tersebut, mereka akan sebut ini adalah hadis pertama yang aku dengar daripada si fulan. Si fulan ni ulama A ni lah, dan ulama ni meriwayatkan hadis daripada dia, mengatakan ini adalah hadis pertama yang aku dengar daripada sekian-sekian. Dan benda tersebut berantai sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nampak? Jadi kita kerana nak mengambil keberkatan tersebut, maka kita pun nak buat macam tu, kan? Jadi di awal majlis ni saya nak menceritakan sebuah hadis yang Nabi SAW sebut, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Nabi SAW sabda, Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, orang yang ada kasih sayang, orang yang ada kelembutan dalam jiwanya, yang ada sayang pada orang lain, makhluk lain, yarhamhumur Rahman, orang ni dia dikasihi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sebenarnya Allah lah, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata irhamu man fil ard, Nabi kata berkasih sayanglah dengan sesiapa yang ada di bumi. Maksudnya hidup ni kena saling berkasih sayang. Kerana apa? Kerana Nabi kata irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Dengan sebab kamu saling berkasih sayang sesama kamu, maka yarhamukum man fis sama, kamu akan dikasihi oleh makhluk yang berada di langit. Mana kata para malaikat lah. Para malaikat apabila dia mengasihi seorang hamba, dia akan mendoakan kebaikan.
Malaikat ni satu makhluk yang taat, yang tak ada dosa, yang tak ada nafsu lah. Jadi doa para malaikat ni sentiasa dimakbulkan oleh Allah, dan doa dia adalah doa yang berbentuk kebaikan. Nampak? Dan dalam maksud yang lain, yarhamukum man fis sama' adalah kamu akan dikasihi oleh yang menciptakan langit. Tadi dah sekali sayang dah, ni sayang kali kedua. Nampak? Jadi dengan disebabkan orang Islam ini, umat Islam ini saling berkasih sayang, sama-sama orang Islam, sama dengan masyarakat orang Islam, maka rahmat turun pada tempat tersebut. Nampak? Tempat yang orang masyarakatnya harmoni, saling berkasih sayang, saling bekerjasama, akan turun rahmat pada tempat tersebut. Jadi di permulaan awal majlis, itulah yang diingatkan oleh para ulama kita, supaya seruan supaya kita ni saling berkasih sayang. Jauhi perasaan hasad dengki, jauhi perasaan iri hati, jauhi perasaan tak puas hati dengan orang dengan sebab benda yang remeh-remeh, kan? Berlapang dada, maafkan, supaya apa? Supaya kita ni tergolong dalam kategori yang Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan sebagai orang yang penyayang. Baik. Itu sebagai mukadimah pada malam ini. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan sentuh sikit tentang tajuk yang saya dah kemukakan, ada 7 golongan yang mana mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata ada 7 kategori ni di hari akhirat esok dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarallahu fil khala' fa fadat 'aynahu wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillah wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Dalam hadis ini Nabi senaraikan 7 kategori orang, yang mana 7 orang ni bila mana tiba di hari akhirat esok. Hari akhirat ni adalah hari yang mana semua manusia ni dibangkitkan semula daripada kubur, dalam keadaan kita ni akan dihimpunkan tanpa berpakaian satu, dan dibangkitkan dengan semua umat manusia yang diciptakan sejak zaman Nabi Adam hinggalah penghujung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hari tersebut hari perhimpunan dengan ramai orang. Ulama mengatakan bahawa matahari pada ketika itu kepanasannya ibarat berada sejengkal di atas kepala. Ya, kita hari ini tuan, berapa bulan, sebulan 2 yang lepas, Malaysia dilanda suhu yang sangat panas, kan? Panas semua, tak ada dah. Kalau rumah ni tak ada aircon, pakai tak boleh duduk lah, sebab panas semua. Tu pun kita dah rasa macam Allah azab tak kira lah, kan? Macam mana keadaannya dengan keadaan matahari yang berada sejengkal di atas kepala? Begitulah gambaran kepanasannya. Dan pada hari tersebut dikatakan bahawa perlu akan menitik pada badan seseorang itu melihat kepada amalan dia. Ada orang keadaan peluhnya itu berbeza-beza. Ada manusia yang peluhnya sampai tahap buku lali, makin teruk ataupun makin kita kata tinggi dosa seseorang, tinggi maksiat dan kadar dosa yang ditanggung oleh seseorang, maka tingkatan peluh dia akan semakin meninggi. Ada orang peluhnya sampai di buku lali, ada orang peluhnya sampai ke lutut, ada orang peluhnya sampai ke pusat, ada yang naik sampai ke bengkok, ada yang turun lemah dalam peluh sendiri. Macam mana keadaan tersebut? Wallahu a'lam. Nampak? Permulaan pada hari kiamat tak jalan lagi, tak bergerak lagi, baru dah dibangkitkan pun dah menerima azab yang pedih. Dan Nabi kata ada golongan yang special pada hari tersebut, di tengah panas yang terik, akan duduk di bawah satu naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat satu kemah, satu pokok yang rindang. Ibaratlah satu pokok yang rindang, maka di situ ada tempat teduhan. Dan teduhan ni hanya diberikan oleh beberapa orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori-kategori yang Nabi sebut ni, orang ni dia tak rasa panas. Orang ni kalau bahasa Kedah dia panggil bercerau, kan? Peluh ni keluar punyalah banyak, kan? Peluh ni banyak gitu kan. Orang yang duduk di bawah pokok ni dia akan rasa dingin, dia akan rasa sejuk, kan? Dia akan rasa nyaman. Nampak? Ini adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada
kepada beberapa orang. Baik. Termaksud. Baik, kategori yang pertama kita terjemah satu-satu lah. Maka Nabi kata ada 7 golongan. Baik, soalan dia, adakah 7 ni saja yang akan mendapat naungan daripada Allah? Ini yang menjadi perbahasan di kalangan ulama. Ulama mengkaji adakah 7 ni saja yang akan duduk bawah naungan Allah. Kita nak ceritalah supaya nanti kalau ke depan kita jumpa, hari itu Ustaz kata 7, ni awak ada seorang lagi, tertinggal apa? Kan? Bukanlah. Sebenarnya yang hadis yang Nabi SAW sebut ni, 7 ni cuma angka yang Nabi kumpulkan dalam satu hadis. Bila ulama yang lain, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengkaji hadis-hadis yang lain, dia jumpa ada 27 golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah. Dan naungan Allah ni adalah arash. Dikatakan bahawa arash pada ketika itu manusia akan duduk di bawah arash Allah. Itu satu. Kemudian datang pula imam yang seterusnya adalah Imam Suyuti. Dia mengkaji bahawa bukan 28, dia menjumpai 70 golongan yang akan duduk di bawah naungan Allah pada hari kiamat nanti. Antaranya adalah orang yang menghafal Al-Quran. Antaranya adalah orang yang membebaskan orang daripada hutang. Baik. Jadi malam ni kita nak bicara tentang 7 golongan sahaja. Nampak? Baik, golongan pertama yang Nabi sebutkan orang yang akan mendapat naungan ini adalah yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil ni maksudnya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin dengan makna kata orang yang diberikan mandat, yang diberikan kuasa, yang dilantik untuk menguruskan hal ehwal masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, umumnya masyarakat yang berbilang agama ni lah. Macam kita di Malaysia ni masyarakat majmuk. Nampak? Daripada serendah-rendah jawatan imam seperti ketua kampung, kita katakan, hinggalah setinggi-tinggi khalifah, dan sekarang ni tak ada lah, kan? Ataupun Perdana Menteri. Nampak? Jadi pemimpin yang adil ini dituntut untuk meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Nampak? Memberikan hak kepada yang berhak dan berusaha semaksimal mungkin untuk membenteras perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan usaha dia untuk menaikkan, memartabatkan syariat Islam di kawasannya dia memimpin. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW meletakkan pemimpin yang pertama, pemimpin yang adil. Kerana apa? Kerana apabila seorang pemimpin itu dia bersifat adil, maka manfaat dia tu akan dirasakan oleh semua orang. Nampak? Bukan dia seorang, kan? Kalau dia seorang dia buat, kalau seseorang itu dia rajin beribadat, rajin ada amalan-amalan yang dia lakukan khusus, maka kebaikan itu akan kena pada dia seorang. Tapi pemimpin yang adil, bila dia bersifat adil, rakyat juga akan mendapat manfaat daripada sifat keadilan tersebut. Nampak? Jadi kerana apabila dia adil, dia ada dua hubungan kait. Yang pertama adalah dia hubungan dengan Allah, kerana dia telah menjalankan amanah yang telah diamanahkan ke atas dia. Kepimpinan dan jawatan ini dia adalah beban. Dia bukannya satu kenikmatan, kan? Dia bukannya satu kelebihan. Kalau zaman Sayyidina Umar dulu, kalau kamu dilantik menjadi khalifah, pada ketika tu harta kamu ada 20,000, kamu turun pun harta kamu akan ada 20,000, tak boleh ada lebih. Nampak? Kalau harta tu lebih, maka dia akan panggil masuk pejabat dan dia akan sembang. Siasat, okey, tak ada masalah, baru dia lepas. Nampak? Itu zaman mereka yang dekat dengan Nabi SAW. Nampak? Itu orang panggil generasi yang terbaik, ditarbiah oleh guru yang paling terbaik, Nabi Muhammad SAW. Jadi kerana pemimpin itu nak menjadi adil, itu berbagai-bagai cabaran yang dia kena kuatlah. Dan apabila dia tewas, maka akan berlaku keterisan, sikap tidak amanah, zalim kepada siapa yang berhak, maka lebih dekat untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana menjadi adil itu sifatnya susah, maka diletakkan ciri yang pertama di dalam hadis ini. Baik. Ciri yang kedua yang Nabi SAW sebut adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang mana dia hidup tumbuh beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW disebut pemuda ni sekali dengan pemudi lah, laki dan juga perempuan. Jadi kena baca-baca hadis 7 golongan laki, marahlah, marahlah orang perempuan. Tak, yang Nabi sebut ni laki dan juga perempuan. Cuma disebutkan perkataan lelaki kerana kemungkinan yang mendengar pada ketika itu lelaki. Satu. Dan bila disebutkan lelaki, dia termasuk sekali dengan orang perempuan.
Baik, yang kedua adalah pemuda yang hidup tumbuhnya kerana beribadat kepada Allah. Sebab apa dia sebutkan pemuda? Kerana pemuda ni kebiasaannya dia ni pada ketika tu hawa nafsu dia ni kuat. Keinginan dia untuk melakukan maksiat itu kuat. Dan apabila dia ada kemampuan tapi dia tak melakukan perkara tersebut, tapi sebaliknya dia hidup tumbuh beribadat kepada Allah. Macam mana cara dia? Dengan melakukan yang ma'ruf dan mencegah daripada melakukan perkara yang munkar, kan? Melaksanakan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada dia dan juga menjauhi apa yang Allah Taala larang. Tumbuh beribadat. Ibadat dengan makna kata bukan hanya kita kata puasa, sedekah. Tak, ibadat ni segala perbuatan yang kita niatkan dengan niat yang baik, maka dia akan jadi ibadat. Kita bersembang dengan orang, kita hormat orang, kan? Kita layan orang dengan layanan yang baik, itu adalah ibadah, kan? Kita contohnya saya lepas kita mengaji ada makan-makan, kan? Kita buat makan, itu adalah sebuah ibadah. Nabi kata wa'at'imu ta'am, dan berilah orang makan, kan? Jadi ibadat ini segala jenis perbuatan yang diniatkan baik kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar pagi pergi kerja contohnya. Niat nak apa? Niat nak mencari nafkah. Menunaikan nafkah kepada anak dan isteri hukumnya wajib. Maka keluar pergi cari kerja, keluar bekerja menjadi ibadah. Dalam perjalanan itu adalah ibadah. Jadi kau mati dalam niat yang benar, mati syahid kecil lah. Nampak? Jadi nak melakukan satu perkara, niat itu kena betul. Nampak? Bila niat betul, semua kita akan menjadi ibadah. Dan pemuda, kenapa difokuskan kepada pemuda? Kerana kalau kita kata, kita maaf orang yang sedikit warganya, usianya lebih tinggi, kebiasaannya dia memang hati dia akan terikat dengan masjid. Dia secara kita kebanyakannya, sikit je lah yang tak, semula jadi dia akan ubah, dia hati dia akan dekat dengan masjid. Dia dah masa tu komitmen pun tak berapa banyak, kan? Jadi mudah untuk dia melakukan amal ibadat yang lain. Tapi pemuda dengan semangat yang tinggi, kadang-kadang satu benda yang diperjuangkan, kadang-kadang kita tak tahu benda tu betul ataupun salah. Sama ada diperjuangkan perkara yang berunsur radikal ataupun terpengaruh dengan unsur-unsur Hinduisme, muzik yang terlalu kuat, kan? Terpengaruh dengan muzik dan sebagainya, idola daripada artis dan sebagainya. Di usia-usia muda adalah semangat yang macam ni. Nampak? Dan usia muda ni Nabi SAW sebut adalah di antara salah satu daripada 4 soalan yang Allah SWT akan tanya bila mana dia dibangkitkan daripada kubur nanti, kan? An syababihi fima afna. Okay, dia ada 4 soalan. Nampak? Antara salah satunya adalah tentang usia muda kamu, ke mana kamu habiskan. Jadi usia muda adalah usia yang kita panggil usia yang di saat tubuh badan yang sedang kuat. Nampak? Di saat ideanya, berbagai idea yang kreatif, idea yang bernas boleh dimanfaatkan untuk agama dan juga berpotensi besar untuk digunakan untuk perkara lain. Jadi pemuda yang habiskan masa dia tumbuh menjadi manusia yang baik, orang yang baik, orang yang spesial, yang mana Allah Ta'ala akan tempatkan dia di bawah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Sebab tu Soekarno pernah sebut, kan, kalau berikan aku 10 pemuda, maka aku akan bergoncang dunia, kan? Sebab pemuda ni di samping dia ada semangat, kalau ada kerajinan dia untuk menuntut ilmu, maka dia akan jadikan manfaat yang besar untuk agama. Baik. Seterusnya Nabi SAW sebut warajulun zakarallaha fi khala fafadat 'ainah. Dan seorang lelaki dan perempuan yang mana apabila dia mengingati Allah ketika mana dia duduk seorang-seorang, maka sedang zikir, ingat Allah dalam keadaan solat, mahupun baca Quran, mahupun wirid zikir, subhanallah subhanallah ke astagfirullahalazim ke apa-apa zikir, maka gugur air mata dia kerana takutkan Allah ataupun kerana penyesalan di atas dosa dia, kerana beratnya masalahnya dia timpa, maka menangis dia dalam keadaan sunyi, duduk seorang-seorang di antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, manusia ni apabila dia duduk di hadapan orang lain, kan, apabila kita bersama dengan orang yang ramai, dengan kawan-kawan kita, dengan masyarakat dan sebagainya, kita kadang-kadang kita ada satu sifat yang kita malu untuk nak tunjukkan siapa diri kita yang sebenar, kan? Kadang-kadang saya cakap macam ni, orang kata hebat ustaz ni, muda-muda lagi, contohnya lah. Tapi orang rumah kita tahu apa perangai kita sebenarnya. Nampak? Jadi bila dia berhadapan dengan orang, kadang-kadang seseorang tu bila dia depan orang, amal ibadat dia akan tambah. Nampak? Dia rajin solat ni sebenarnya kerana mengharapkan pujian daripada orang, kerana mengharapkan penghormatan daripada orang lain. Nampak? Tapi apabila dia berseorangan,
maka ketika tu hanya dia dan Allah. Dan berapa ramai orang yang apabila dia seorang, banyak yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan dia sedar maupun dia tak sedar, no? Dan ada satu lagi kategori manusia yang Nabi sebut dalam hadis ni, bila dia duduk seorang-seorang, apa yang dia buat? Dia ingat kepada Allah, dia hampakan sejadah, kan? Banyak masalah yang dihadapi pada hari ini, berat ujian yang dihadapi di pejabat, di situasi isu keuangan yang melanda, masalah keluarga, anak tak dengar cakap dan sebagainya. Maka kat mana lagi tempat yang dia nak meluahkan? Mana lagi tempat yang dia nak pergi? Maka ketika tu kalau dicerita, orang lelaki ni biasanya, kalau dicerita pada orang, kita tu saya ni sekian-sekian, kadang-kadang boleh tercalon ego kan, tak semualah, tapi kadang-kadang macam tu, dia tak ada tempat nak dia meluh. Maka dia hampakan sejadah, ambil wuduk, solat tahajud 2 rakaat. Lepas solat cerita, ya Allah, saya ni berat sangat, saya tak tahulah macam mana. Tunjukkan jalan keluar, maka mengalir air mata dia. Maka ketika tu dia termasuk dalam salah satu daripada 7 golongan. Nampak? Inilah cara, kalau budak-budak zaman lah bagi healing lah, no? Budak-budak lah bagi healing lah. Inilah sebenarnya cara healing yang Nabi SAW ajar. Ketika mana kita ada masalah, kan, ketika mana kita ada satu benda yang kita rasa memberati dada dan juga dalam diri kita, maka tempat yang kita nak luah sebenarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luahkan di situ, lepaskan segalanya, kemudian baru minta bantuan daripada lain. Sebab tu ketika mana Al-Quran sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, kan, mohonlah bantuan daripada apa? Daripada Allah. Yang pertama kena sabarlah. Sabar dengan makna kata tidaklah bila ditimpa satu masalah bertindak di luar kawalan, bertindak dengan perkara yang memudaratkan orang sekeliling ataupun diri sendiri. Bila timpa masalah aja, dia nak kerat urat tangan, contohnya lah, kan. Bila nak timpa masalah, nak sakiti diri sendiri dan sebagainya. Tapi kita, Allah kata sabar dulu, kan, terima dulu, redha dulu, wassalam. Ketika tu doa pada Allah, apa masalah dia, maka akan dimakbulkan kau tersebut, ataupun akan dikurniakan kesabaran kepada orang yang memiliki masalah tersebut. Sebab tu Nabi SAW sebut azaban li amri mukmin. Orang mukmin ini, kita semua ni, dia urusan dia tu ajaib. Nabi kata urusan orang mukmin dia ajaib, kan? Apabila dia mendapat satu nikmat, maka dia akan bersyukur. Bila Allah Ta'ala berikan dia kelebihan pada usia kesihatan dia datang ke masjid, datang ke surau untuk beribadat, itu bersyukur, kan? Bersyukur dengan kesihatan. Bila mana dia ada lebihan wang, masjid memerlukan, surau memerlukan apa-apa program memerlukan dana, maka dia keluarkan wang, itu bersyukur. Dengan makna kata kita gunakan kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk manfaat Islam dan masyarakat sekeliling. Itu yang dinamakan sebagai syukur. Yang tak bersyukur adalah bila mana Allah Ta'ala beri kita kesihatan, pergi ke tempat-tempat maksiat, pergi ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala suka. Nampak? Dia berikan duit kelebihan, gunakan untuk perkara yang Allah Ta'ala tak rela, sebagai contohnya main judi dan sebagainya. Nampak? Ataupun belanjakan untuk perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersyukur namanya adalah menggunakan kelebihan dan nikmat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kata apabila dia dapat nikmat, dia akan bersyukur. Itu sifat orang mukmin yang pertama. Yang kedua, apabila dia ditimpa bencana dan bala, maka dia akan sabar, kan? Bila mana dia diberi satu ujian, diberikan satu bencana, diuji dengan sesuatu, maka dia akan bersabar. Maka Nabi kata kedua-dua keadaan ini baik untuk dia. Nampak? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ciri yang kategori yang ketiga adalah seseorang yang mengingati Allah dalam keadaan sunyi, maka gugur air mata dia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah warajulun qalbu mu'allaqun fil masjid. Ini kategori yang keempat. Seseorang lelaki dan wanita yang mana hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Masjid ni bukan masjid yang semata-mata masjid lah. Masjid ni makna kata satu tempat yang dibina untuk menjadi rumah ibadat, maka nama dia adalah masjid. Perbezaan masjid dan surau ni dekat kita je, Malaysia je, kan. Sebab surau ni dia pada bahasa Minangkabau, kalau tak silap saya lah, dan kalau salah betulkan. Dia adalah perkataan yang daripada kita lah, Melayu juga. Perbezaan dia, tapi dalam hadis yang sebutkan bahawa satu tempat yang dibuat untuk menjadi rumah ibadat, maka dia adalah masjid. Masjid ni maksudnya apa? Tempat orang sujud. Jadi di sinilah tempat kita orang sujud. Maka Nabi kata seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, maka orang ini
akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia keluar daripada masjid, hati ni rasa macam hati yang sedekat itu. Syekh Nur kata surah Allah. Apabila dia keluar daripada surau, hati ni rasa macam memanggil-manggil untuk bila waktu nak masuk solat ni tak sabar nak start motor pergi surau lagi, kan? Bila ada, dia bukan hanya sekadar duduk dalam masjid, maka dia duduk dan dia beriktikaf, duduk baca Quran, itu satu. Yang kedua, hati walaupun dia tak selalu berada di sini, tetapi kepala ini selalu memikirkan macam mana kita nak memajukan surau kita supaya orang lain pun boleh datang, orang lain pun boleh rasa manfaat ni pada tempat, orang lain pun boleh rasa ketenangan apabila kita mengaji macam orang lain pun boleh rasa macam mana yang kita rasa. Sebab Nabi sebut bila mana seseorang itu duduk dalam majlis ilmu, bertanazzalu alaihi sakinah, ketenangan itu akan sampai, kan? Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dalam rumah Allah, kadang-kadang masalah yang kita bawa daripada luar tu dia akan hilang masalah, kan? Mana kata ketenangan di rumah Allah ini ada. Nampak? Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang sentiasa hatinya terikat dengan masjid, kan? Fikir, kalau dia tak mampu, macam mana caranya nak membangunkan supaya orang ramai datang. Kalau dia mampu untuk memberikan sumbangan daripada segi tenaga, maka dia berikan. Kalau dia mampu memberikan sumbangan daripada segi idea, maka dia berikan. Kalau mampu daripada segi kewangan, maka dia berikan. Maka difikirkan pada tempat ini supaya manfaat itu boleh dapat secara menyeluruh. Kerana masjid ini, tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar Allahumma shalli ala tempat kita datang dan kita solat, tak. Masjid ini, surau lah sekali, dia adalah tempat berhimpunnya komuniti. Macam kalau kita baru pindah ke satu tempat, kan, kita nak mencari kawan yang baik-baik, kat mana kita nak cari? Di surau, kan? Kita takkan cari di kedai makan, kita nak pergi duduk, tak. Mulakan di sini. Maka di sini hari pertama dia malu lagi, hari kedua mula tegur sikit-sikit, hari ketiga dia dah jadi kawan. Nampak? Kan? Di sini tempat berhimpunnya komuniti untuk beribadah, tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk berukhuwah, kan, bersaudara. Nampak? Tempat untuk makan, adalah juga makan, kan. Jadi di rumah Allah ini adalah tempat komuniti, pusat komuniti sebenarnya, yang mana kalaulah dimanfaatkan betul, surau dimanfaatkan betul, boleh melakukan macam-macam program, maka kita sedikit demi sedikit boleh untuk kita try untuk tackle masalah isu sosial yang berlaku di sekeliling. Kalau semua orang ni main peranan, nampak? Jadi orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid adalah mereka yang selalu datang pada masjid, dan mereka yang berfikir macam mana kita nak memajukan surau supaya orang lain boleh datang dan mendapat manfaat daripada tempat rumah Allah yang mulia. Baik, itu daripada ciri sifat golongan yang keempat. Maka golongan yang tujuh yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rajulani tahabba fillah. Kan? Dua orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Persahabatan yang dijalinkan sesama sahabat kita adalah kerana kita sayang dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kita tak bersahabat dengan seseorang kerana kepentingan dunia. Kepentingan dunia mana bang? Kalaulah kita rapat dengan orang bos ni, ataupun kita rapat dengan orang kaya tertentu, maka mudah untuk kita dapat projek. Nampak? Kita rapat dengan orang ni, mudah untuk kita sekian-sekian. Kita tak ikhlas dalam bersahabat dengan seseorang. Bersahabat dengan seseorang kerana sebab. Jadi bila dia bersahabat dengan orang kerana sebab, maka apabila seseorang tu melakukan kesalahan, maka dia akan, oh boleh, nak yang benda ni okey je, tak ada masalah. Baik, benda tu salah dan benda tu tak betul. Kerana dia mengharapkan sesuatu, maka dia memandang, dia menutup mata ke atas kesalahan yang sahabat dia buat. Kalaulah bersahabat dengan orang kerana kekayaan, maka itulah yang dia harapkan supaya dia dapat. Bersahabat dengan orang kerana pangkat dan jawatan, maka kerana itu yang dia tumpukan. Apabila dia dapat perkara tersebut, maka dia akan tinggalkan orang ini. Nampak? Sebaliknya Nabi SAW sebut adalah bersahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita tak nakkan perkara lain, melainkan kita nakkan kebaikan pada dia. Apabila dia diberikan kebaikan, maka kita akan seronok. Diberikan nikmat, maka kita akan turut syukur. Apabila dia ditimpa bencana, maka kita cuba untuk bantu, dan kita pun cuba untuk bersama dengan dia pada ketika. Amalan para sahabat terdahulu, kan? Apabila dia jumpa dengan seseorang, maksudnya dia nakkan kebaikan kepada orang. Bila dia jumpa seseorang, dia akan kata, Assalamualaikum, kaifa haluka? Dan apa khabar kamu hari ini? Sihat ke kamu hari ini? Maka sahabat tu akan jawab, Alhamdulillah. Kerana apa? Sebenarnya dia tahu kawan dia tu sihat, tapi kerana apa? Kerana dia nak orang tu zikir je sebenarnya.
Kan? Bila kita tanya sihat, alhamdulillah sihat. Sekarang tak langsung orang tu fikir. Nampak? Benda-benda yang kecil macam ni pun kan dilakukan oleh para sahabat dahulu supaya kawan dia dapat manfaat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Dan tingkatan sahabat yang paling tertinggi adalah dinamakan sebagai isar. Isar dalam persahabatan. Isar ni makna kata apa? Isar ni adalah kita melebihkan sahabat lain melebihi kepentingan dari kita sendiri. Kita ada satu kepentingan yang perlu kita tumpu, tapi sahabat kita pun memerlukan perkara tersebut, maka kita lebihkan dia dahulu. Kita mengalah tak apa. Nampak? Dan perkara ni yang ditunjukkan oleh sahabat Rasulullah SAW ketika mana berlaku peperangan Yarmouk di Jordan. Nampak? Seorang tiga orang sahabat ni ketika mana berlaku peperangan, ada seorang sahabat ni tengah nazak dan dia minta air. Orang yang pertama adalah Ikrimah Abu Jahal. Ikrimah ni adalah dia anak Abu Jahal lah. Abu Jahal yang menentang Nabi, kuat lawan Nabi SAW. Tapi anak dia masuk Islam dan syahid di jalan Allah SWT. Ketika mana sedang nazak dan dia minta air untuk diberikan air, sahabat ni lari-lari, berlari bawa secawan air untuk bagi pada dia. Nampak? Bagi pada dia. Sedang dia nak minum air tersebut, maka Ikrimah melihat seorang sahabat ni yang namanya adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr duduk tak jauh daripada situ pun nak air juga. Dan tengok Ikrimah dalam keadaan isyarat seperti dia pun nak air. Maka bila air itu sampai pada Ikrimah menunjukkan kepada Suhail bin Amr untuk bagi air pada dia dulu. Kan? Tak mau bagi air pada dia dulu. Bila sampai kepada Suhail nak diberikan pada air, maka seorang sahabat lain pun minta air, nama dia Haris bin Hisham pun minta air. Nampak? Jadi bila sampai pada Suhail nampak Haris minta. Suhail kata apa? Tak mau bagi pada Haris tu. Haris macam lagi perlu bagi pada Haris. Bila air itu sampai pada Haris melihat bahawa Ikrimah memandang Haris seolah-olah dia lagi perlukan air itu. Maka Haris kata tak apa, pas kepada Ikrimah. Bila air nak dibawakan kepada Ikrimah dah pun syahid. Dia tak sempat pun minum air. Bila tak sempat dibawa air itu kepada Suhail. Bila sampai kepada Suhail pun dah syahid. Bila nak bagi kepada Haris bin Hisham pun dah syahid. Tiga-tiga orang syahid kerana melebihkan keperluan orang lain. Bagi yang ini dulu, bagi ini dulu. Akhirnya ketiga-tiga mereka syahid. Maka tingkat tertinggi dalam ukhuwah, dalam persahabatan kerana Allah SWT adalah melebihkan mereka, melebihi kepentingan kita sendiri. Nampak? Dan tingkatan yang paling rendah ketika berukhuwah adalah kita berlapang dada ketika mana berlaku perselisihan. Ketika mana berlaku satu benda yang tak setuju, kita tak setuju dengan dia, maka kita berselisihan. Kita berselisihan pendapat dan kita berlapang dada. Benda ni benda biasa saja. Hang ada pendapat hang, aku ada pendapat aku, tak apa. Biasalah tu, semua matter, benda kecil je. Kan? Tak okey bawa-bawa. Tak apa, tak jadi gaduh. Kan? Contoh yang paling dekat adalah pilihan raya nak main. Kan? Kita semua ada benda yang kita sokong, benda yang kita tak sokong. Tak apa. Benda tu adalah ijtihad. Kan? Benda tu adalah jangan kita jadikan perkara tersebut sebagai titik pergaduhan. Jangan kita jadikan perkara tersebut sebagai titik bermasak muka. Jangan kita jadikan perkara tersebut sebagai kita menjauhkan kita dengan seseorang hanya kerana melihat perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan kita dan juga sahabat kita. Itu tingkat yang paling rendah dalam keadaan berukhuwah. Dan tingkat yang paling rendah dalam ukhuwah adalah sentiasa bersangka baik. Nampak? Apabila berlaku satu permasalahan, sangka baik dulu. Nampak? Sebelum kita tahu jawapan, sangka baik dulu. Jangan terus tuduh orang, jangan terus bersangka buruk pada orang. Nampak? Sangka baik, kemudian tahu dapatkan dasar. Baik. Itu adalah ciri yang keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nampak? Baik. Kategori yang kelima yang Nabi SAW sebut adalah rajulun da'athu imra'atan zata mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita dalam keadaan wanita tersebut ada kekayaan, ada pangkat, ada kedudukan, ada rupa paras yang cantik, maka lelaki tersebut katakan kepada perempuan tu, inni akhafullah. Maka kalaulah benda ni benda godaan wanita terhadap lelaki, kalaulah benda tersebut adalah benda yang bersifat ringan, maka Nabi tak akan letakkan dalam kategori ini. Maka godaan wanita terhadap lelaki adalah godaan yang sangat besar. Kita letakkan seorang lelaki dalam bilik dengan wang 100,000 contohnya. Kalaulah dia orang yang amanah, dia tak akan ambil itu, walaupun orang tak nampak. Nampak? Kalaulah diletakkan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang cantik dalam bilik dan menggodakan, mungkin lelaki tersebut boleh tergoda. Berapa ramai wali,
seorang itu ahli abid, orang ahli ibadat yang tewas hanya dengan godaan wanita. Nampak? Dan samanya Nabi sebut, kalaulah seorang lelaki itu ada kekayaan, lelaki itu ada pembaras, ada jawatan, mengajak perempuan itu ke arah zina, maka perempuan itu akan kata, aku takut kepada Allah, maka dia pun akan dapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini dia lebih apabila dia menyebut lelaki yang digunakan oleh perempuan. Jadi kita dapat melihat bahawa ujian yang terbesar untuk orang lelaki adalah wanita, kan? Sebab kalau kita tengok daripada segi sejarah, profession pelacur itu dah dimulakan 2400 tahun sebelum Masihi lagi. Mana kata dia antara pekerjaan yang lama. Nampak? Jadi kalaulah perkara tersebut adalah perkara yang mudah untuk dibantras dan perkara bukan perkara yang besar, maka perkara ini takkan berlaku. Nampak? Berapa ramai Allahumma salli daripada zaman jahiliyah dulu pun, ketika mana zaman Nabi SAW, ketika mana Islam itu masih lagi belum datang, berapa ramai penindasan yang berlaku kat wanita dengan seorang lelaki boleh kahwin dengan berapa banyak perempuan yang dia nak. Nampak? Dengan mengatakan ini bahawa satu kemegahan, bahawa satu benda yang boleh menyeronokkan dia. Nampak? Bila Islam datang, Islam menghadkan benda itu sampai jadi 4 saja. Saya bukan nak campaign kahwin 4, tapi nak beritahu bahawa kalau orang kata Islam ini dia menggalakkan kahwin 4, itu salah sebenarnya. Islam datang, dia menghadkan perkara tersebut. Sebelum kedatangan Islam, seorang lelaki itu dia boleh kahwin dengan apa orang yang dia nak. Dia boleh kahwin hatta dengan saudara dia sendiri. Ini Arab Jahiliyah punya cerita lah. Hatta seorang lelaki apabila dia mati, dia boleh wariskan isteri dia kepada anak dia. Anak tu boleh kahwin dengan mak kiri ataupun mak tiri dia. Betapa gelapnya zaman tersebut, kan? Sampai orang perempuan ni dia tak ada hak langsung untuk memilih. Dan melahirkan anak perempuan adalah satu kemaluan, menjatuhkan maruah. Sebab tu kita pernah dengar cerita Arab Jahiliyah dulu dia boleh tanam anak perempuan dia hidup-hidup. Sebab dia rasa benda ni benda yang memalukan, kan? Dan orang perempuan tak boleh buat pilihan dalam apa-apa pun. Dan bila orang perempuan nak kahwin, benda ni disebut dalam kitab sirah, bila dia nak kahwin, dia akan pacak bendera dekat depan rumah dia, menandakan bahawa dia sedia untuk berkahwin. Dan orang lelaki akan masuk seorang demi seorang, melakukan persetubuhan kepada dia. Dan bila tempoh melahirkan anak, dipanggil semua lelaki yang melakukan persetubuhan dengan dia, ditengok muka anak ni paling dekat dengan siapa. Dan bila muka ni paling dekat dengan si fulan, maka dipanggil dia untuk berkahwin dengan perempuan. Nampak? Tapi cara perkahwinan tersebut adalah perkara yang sangat jijik, yang merendahkan martabat wanita. Apabila Islam datang, Islam menghadkan perkahwinan yang tak ada batas ni hanya kepada 4. Nak menterah tu pada ketika tu benda ni akan jadi susah lah, maka dihadkan kepada 4. Dan Islam mengangkat martabat wanita daripada serendah-rendah kepada syurga di bawah tapak kaki. Syurga bawah tapak kaki siapa? Ibu. Dan Nabi SAW mengangkat kemuliaan anak perempuan. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang ada 3 anak perempuan dan anak perempuan dia menjadi orang yang solehah, taat kepada Allah, menunaikan kefarduan, maka mak ayahnya akan masuk syurga. Kemudian sahabat tanya, kalaulah anak tu 2 orang macam mana Rasulullah? Rasulullah kata kalau 2 orang pun akan masuk syurga. Kalau anak perempuan tu seorang macam mana? Anak perempuan tu kalau seorang pun akan masuk syurga. Makna kata bahawa dulunya anak perempuan ni dia mendatangkan kemaluan dan juga maruah, merendahkan maruah keluarga. Tapi bila Nabi datang, Nabi angkat dan letakkan bahawa anak perempuan ini akan boleh menjadi sebab untuk mak ayah dia masuk ke dalam syurga. Nampak? Baik. Dan Allahumma salli selamat. Dan begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalaulah laki itu digoda oleh wanita tersebut untuk melakukan perkara yang tidak baik, maka laki tersebut menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu ji'tu taba'an lima ji'tu bih. Ya, tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang itu sehingga hawa nafsu dia tunduk kepada apa yang dibawa oleh aku. Syariat lah, agama Islam. Sehingga nafsu dia tunduk kepada syariat, tak nak kepada benda lain, tak tergoda dengan godaan yang menjedakkan hawa nafsu dia, maka ketika itu dia telah mencapai iman yang sempurna. Kalau seorang masih lagi berkira-kira, masih lagi bertolak ansur dengan hawa nafsu dia, ambillah sikit haramnya sikit, tak apa, dosa kecil tak apa daripada dosa besar, maka ketika itu belum lagi mencapai tahap yang sempurna. Baik.
Allahumma salli wa sallam. Dan kategori yang terakhir yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma sana'at yaminu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Nabi SAW sebut dan seseorang yang bersedekah dengan hartanya dan dia sembunyikan perkara tersebut sehingga dah tak diketahui tangan kiri dia dengan apa yang dibuat oleh tangan kanan dia. Masa saya kecil dulu, kita sedekah, kita sorok tangan kiri dalam poket dan kita bubuh sedekah dengan tangan kanan. Sebab kita tak mahu tangan kiri tahu apa yang tangan kanan sedekah. Sebenarnya bukan itu maksud dari ibu ayah. Maksudnya adalah sehingga kita bubuh, kita letakkan ini, kita dah tak teringat-ingat apa yang kita letak. Dan ikhlasnya sama ada sikit ataupun banyak, kita dah tak teringat-ingat dan kita mengikhlaskan perkara tersebut. Dan tak pula kita berbangga-bangga dengan apa yang kita sedekahkan. Nampak? Orang kalau dia banyak, dia nak orang tahu. Dan dia duk tengok orang ni ada banyak macam dia tak sedekah. Hak ni RM1, kan? Hak ni RM5. Dia kata dia kena lebih lah. Dia kena lebih, buat keluar dalam poket. Tujuannya tu bubuh, contohnya lah, kan? Kerana nak merasakan bahawa dia lagi banyak berdoa. Kalau tak ada niat macam tu, dia tak ada masalah. Tapi bila niat dipanggil riak, kan? Dia nak orang nampak dia buat perkara baik, maka ketika itu amalan tersebut dipanggil sebagai haba'an mansura. Amalannya menjadi debu, tak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya ibu budaya sekalian, Islam adalah satu-satunya agama yang menjadikan rukun sah atau tidak Islamnya seorang dengan harta yang dengan mewajibkan harta dia untuk berkongsi dengan orang lain. Agama lain ada kebajikan, disuruh untuk buat baik dan sebagainya, tapi tak menjadi rukun dalam agama. Agama kita, kalau kita melanggar arahan untuk berkongsi dengan orang lain, kita kata benda tu tak ada dalam agama, maka pun batal Islam seorang. Dan perkara tu namanya zakat, kan? Amalan zakat adalah supaya kita berkongsi harta yang kita ada dengan orang lain, supaya kekayaan itu boleh diputar kembali kepada orang miskin. Nampak? Allah sebut dalam Quran, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Dan buat baiklah seperti mana Allah buat baik dengan kamu. Allah bagi kamu kekayaan, Allah akan bagi kamu peluang, Allah bagi kamu tubuh badan yang sihat, fikiran dan akal yang cerdas, supaya kamu boleh buat baik dengan orang lain. Nampak macam mana Allah buat baik dengan kamu, kamu buat baik pula dengan orang lain. Nampak? Jadi itulah ketujuh kategori yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang dia tak semua orang boleh kumpul ketujuh ni dalam diri dia. Betul? Kalau semua orang boleh jadi pemimpin, siapa nak jadi orang bawah, kan? Ada orang yang dia posisinya, tempat dia pada pimpinan. Ada orang tempatnya adalah kekuatan dia dalam menguruskan masjid. Nampak? Dia berikan kelebihan oleh Allah untuk dia menguruskan rumah Allah ni, maka dia menjadi satu posisi. Ada orang yang mana hatinya lembut, maka dia boleh menangis kepada Allah di tengah malam. Ada orang, ada sahabat yang dia betul-betul sayang kerana Allah. Nampak? Dia nakkan kawan dia ni masuk syurga sama dengan dia. Dia tak benda lain lah. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang dia boleh tundukkan hawa nafsu dia supaya tak lagi tergoda pada apa-apa godaan. Setiap orang ada posisi yang berbeza-beza. Nampak? Jalanlah ke mana jalannya Allah tetapkan pada kita. Allah tetapkan kita jalan kepimpinan, maka jalanlah. Allah tetapkan kita jalan untuk menguruskan rumah, maka jalanlah. Islam ini dia ibarat satu rumah. Satu rumah yang ada macam-macam pintu. Ada orang masuk melalui pintu solat. Ada orang masuk melalui pintu suka tolong orang. Ada orang masuk daripada pintu zakat, suka sedekah. Ada orang yang masuk melalui pintu puasa, kan? Masuklah melalui pintu mana pun, yang penting masuk dalam rumah tu. Ya, rumah tu adalah syurga. Rumah tu adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah amalan, apapun amalan, yang penting jangan tinggal yang fardu, jangan langgar perkara yang haram, dan kita semua insya-Allah akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu sahaja kongsian saya pada malam ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu sebenarnya hakikat dan kelemahan daripada diri saya yang berfungsi. Hakikatnya segala kebaikan dan keburukan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya.